tuan-tuan. Kehadiran pagi ini antara yang paling ramai yang pernah saya saksikan. Mula-mula saya bagi kuliah 4 hari yang lepas, tuan-tuan. Juga bukan pada masa-masa cuti. Di Masjid Puan Hatijah. Tuan-tuan kat mana tahu? Batu Gajah. Masjid besar Batu Gajah tu. Masjid yang paling cantik lah. Saya tengok dia punya kubah dia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Antara yang tercantik di Malaysia lah. Batu Gajah. Berapa jauh Batu Gajah daripada sini? Sejam setengah? Lebih kurang. Sejam setengah. Ini orang Sungai Siput ni. Dia pusing keliling. Dia faham ni. Tuan-tuan, alhamdulillah kehadirannya pagi-pagi kuliah duha. Kuliah duha, tuan-tuan, pukul 9. Tepat pukul 9. Wanita 70%, 80%, laki-laki 20%. Saya tanya, suami ada ke? Tak ada. Puan datang macam mana? Anak hantar, lepas tu anak balik. Suami tak hantar? Tak ada, tak ada. Macam mana saudara? Wanita tu nak masuk syurga seorang-seorang. Wanita tu nak dapat hidayah seorang-seorang. Wanita tu nak bertemu Allah nanti seorang-seorang. Wanita tu nak berdepan dengan malaikat maut seorang-seorang. Inilah yang kita kena fikir, tuan-tuan. Kena fikir. Sebab itu tajuk pagi ini, hidayah. Tapi saya nak ulang balik. Minta maaf lah, tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri perhati ni. Daripada hujung sini pusing sampai hujung sini. Mana anak muda? Tak ada satu orang pun. Kok nak buat ubat lah kata orang Tak ada. Christmas, cuti sekolah, mereka ada di rumah, menantu ada di rumah, anak ada di rumah, sekolah rendah ada di rumah, sekolah menengah ada di rumah, yang bekerja balik daripada kelompok ada di rumah. Tetapi di mana mereka sekarang ini? Jam saya pukul lagi 4 minit pukul 7. 7.21 syuruk. Anak kita tak bangun lagi. Bayang tuan-tuan, mereka telah mengorbankan subuh, bukan hari ini, bukan pagi ini. Sebahagiannya sepanjang-panjang subuh mereka korbankan. Bayang saudara. Bayang tak semayang, tuan-tuan. Bayang tak semayang. Duduk di rumah kita. Selepas ni kita makan dengan dia. Kita bergurau dengan dia. Kita main dengan cucu dia. Dengan anak dia, cucu kita. Tapi kita tak tegur pun dia tak ke masjid pagi ini. Sebagai ayah tak tegur. Sebagai mak tak tegur. Sebagai ayah tak tunjukkan your anger. Show your anger. Tunjukkan kemarahan kita. Allah marah. Allah murka. Tapi ayah tak ada kata apa. Serius ni tuan-tuan. Macam mana? Kita boleh makan dengan dia. Padahal tuan-tuan, nanti tuan-tuan tanyakan. Saya tengok ada ustaz-ustaz akan datang. Piu-piu pun akan datang. Cuba tanyakan, ada tak hadis? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Saudara, itu ayat Quran. Orang yang diberikan hidayah, bukan hadis. Hidayah ni. Takkan saudara sanggup tengok anak kita umur 36 tahun, dia ada 2 orang anak, cucu kita hidup tanpa hidayah. Saudara, hidup tanpa title tak apa. Hidup tak ada simpanan bank yang mantap tak apa. Hidup tanpa kereta besar tak apa. Hidup tanpa tanah ladang tak apa. Hidup tak ada sawah, tak apa. Hidup dipinggirkan oleh manusia, tak apa. Tapi hidup tanpa hidayah, anak kita, zuriat kita, takkan jawabnya tak apa. Saudara yang saya muliakan sekalian, fenomena
Anak muda tak datang ni. Bukan ni saja, bukan Pengkalan Au je. Seluruhnya tuan. Saya bagi contoh tuan-tuan ni. 2 minggu lepas, saya keluar di 3 negeri. Kedah, Pulau Pinang, dan akhirnya Perak. Perak kita pergi dekat Lubuk Merbau. Ke mana Lubuk Merbau? Lubuk Merbau ni ada cerita besar Lubuk Merbau ni. Kuala Kangsar. Bagus tempat. Masya Allah tuan-tuan, ulama besar Al-Marbawi itu yang mengarang Kamus Al-Marbawi. Saya pergilah dia punya pusara dia. Masya Allah. Bagus tuan-tuan. Kampung tapi bagus. Kehadiran. Kuliah, saya bagi 2 kuliah. Kuliah maghrib bagi. Kuliah subuh tu sentuh-sentuh saja. Pasal disuruh saya selepas semayang tu disuruh. Bagi sikit dia kata. Bagi sikit tazkirah. Tausiah. Bagus. 6 hari 5 malam perjalanan. Kedah, Sungai Petani, dan saya bagi khutbah Allah di masjid antara yang paling besar di Sungai Petani. Saudara, tapi saya nak mengatakan satu tempat tuan-tuan di Kepala Batas. Masjidnya besar, masjid baru, dipimpin oleh seorang pengurusi masjid muda, 39 tahun. 39 tahun tuan-tuan. Pasal bagus cerita ni saya sebut namanya Ustaz Sayuti. Masjid tu antara masjid di Malaysia ni yang beroperasi 24 jam. Masjid tu tak pernah dikunci 24 jam tuan-tuan. Orang datang pergi yang malam, orang musafir datang. Tak adalah duduk di hujung-hujung sana, tak adalah duduk di luar-luar sana, tak adalah dia tidur dengan tempias kat sana. Tak ada. Tapi saya nak bagi tahu, semua masjid-masjid yang saya pergi, masjid besar, masjid kecil, tak ada anak muda. Pagi itu di masjid itu tuan-tuan, penuh orang. Perempuannya saja dekat 200 orang. Betul tuan-tuan. Masjid di Kepala Batas. Tapi saya minta semuanya, mari kita pandang daripada hujung ke hujung. Cing. Nak cari anak muda di bawah umur 25 tahun. Seorang pun tak ada tuan-tuan. Samalah dengan Pengkalan Au ni. Persoalannya, macam mana kita nak teruskan kehidupan? Persoalannya macam mana kita nak bertemu dengan Allah, nak menjawab soalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ditanya, aina qiblatuka, di mana kiblat kamu? Tak boleh jawab. Anak kita tak boleh jawab. In fact, pertanyaan yang pertama pun, marrabuka, dia tak boleh jawab. Macam mana dia nak jawab? Siapa Tuhan kamu? Time manusia rukuk dan sujud menyembah Allah, nangis pada sujudnya. Kamu masih tak bangun lagi sekarang ni. Jam menunjukkan pukul 7:04. Macam mana kamu nak jawab mengatakan Allah adalah Tuhan aku? Mana? Kamu tak kenal Allah. Kamu tak sujud kepada Allah. Kamu tak membesarkan Allah. Kamu tak jawab pun panggilan. Panggilan yang pertama daripada masjid Pengkalan Au tadi tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan kita kena jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana anak kita? Kalau seruan tuan-tuan, bukan seruan mengatakan, "Oi, mari makan burger, makan burger." Bukan. Sini ada bahan-bahan makanan, sini ada bahan makanan, bagi. Bukan. Tapi seruannya yang boleh mengguncang seluruh planet dalam dunia ni, bilion jumlah planet, ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tak terketuk hati anak kita dengan perkataan Allah Maha Besar. Bantai lebih besar daripada Allah. Selimut lebih besar daripada Allah. Betul tuan-tuan? Serius ni. Tak percaya, mari kita balik ke rumah kita sekarang. Kita berhentikan ceramah ni, balik ke rumah kita. Mari kita tengok anak kita di mana sekarang ni. Cucu kita di mana sekarang ni. Kalau tuan-tuan tak bernasib baik, suami-suami perempuan tak bangun lagi. Perempuan tuan-tuan tak bernasib baik, isteri kita tak bangun lagi.
Macam mana kita nak mendayung perahu menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Saudara tak boleh lepas pertanyaan itu. Sebab isteri di bawah suami. Isteri bukan di bawah tuan imam ni, bukan. Hal soal isteri dijawab oleh suami, bukan dijawab oleh Tan Sri Harusani, mufti Perak ni. Dia tak jawab tu. Dia jawab, yang menjawabnya ialah mufti rumah itu. Siapa mufti rumah itu? Hasan Ali sebagai ketua rumah itu. And I have got to give the answer. Saya kena jawab. Macam mana nak jawab? Inilah hidayah. Saudara-saudara, pagi-pagi tadi imam dah ajak kita, Allahumma hdini fiman hadait. Wahai Allah, berikanlah aku hidayah. Tadi Allahumma hdini fiman hadait. Kita pun belakang, amin. Anak kita aminkan apa? Menantu kita yang baru kahwin dengan anak kita, duduk rumah kita dah 3 minggu ni, menantu kita aminkan apa? Saudara, sebab itu masalah, tuan-tuan, ini masalah. Dan masalah ini menyeluruh. Saya sekarang berada di Pangkalan Au. Cerita Pangkalan Au sebenarnya bukan saya menyerlahkan kok ada kekurangan di Pangkalan Au, tidak. I am telling you the general picture of Muslim in terms of ibadah kepada Allah, mencari hidayah. Ini yang saya cerita. Bukan saya perkataan Pangkalan Au baik tak baik, tak ada. Tapi susunan masjid ni terbaik. Suka saya tengok. Lembut je ini. Tiles ni, memilih tiles ni. Lembut, cantik. Tuan pengusi tengok. Pilih colour. Biru-biru muda ni, cantik-cantik, lembut. Biru air laut, tidak laut. Air sungai, tak sungai. Air hujan, tak hujan. Tu colour ni. Cantik. Oh, bertepatan pula dengan colour kapet. Oh, ini nama matching. Aduh. Ini nama sedondong. Ini semua ada fikir, semua ada fikrah. Nak cantik. Rumah Allah mesti cantik. Rumah Allah mesti cantik. Rumah kita jangan lebih cantik daripada rumah Allah. Rumah Allah yang paling cantik atas segala-galanya. Itu dia. Saudara yang saya muliakan sekalian ni. Sebab itu saya nak, kita ni nak habis pukul apa terpulang pada saya. Terpulang pada saya. Oh. Tengok. Tuan-tuan itu masalah amalan kita yang minta maaf jauh daripada keinginan Allah untuk memasukkan cahaya darah dalam kita. Pagi ni sekejap lagi syuruk ni pukul 7.21. Sekarang jam saya pukul 7 minit. Jam saya lah. Exactly, sama. Syuruk 7.21. Matahari akan mula terbit 7.21. Tuan-tuan, kalau ada pokok-pokok kat sini, tuan-tuan nampak cahaya matahari itu akan tembus di antara daun-daun pokok tu. Di antara daun pokok, antara selang-selang daun pokok tu nampak cahaya matahari tembus. Cantik ambil gambar, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dalam hutan lah misalnya, kebanyakan kalender tahun-tahun baru dia ambil gambar tu. Apa lagi gambar tu, tuan-tuan, pokok-pokok yang besar rendang di Eropah sana. Musim daun luruh sekarang ni, tuan-tuan puan. Cahaya matahari datang antara daun-daun tu, in between the leaves. Dia ada ruang-ruang tu, di situlah keluar cahaya matahari. Ambil gambar. Oh, cantik. Nah, saya nak cerita itu cahaya matahari. Ulama mengata mengiringi cahaya matahari hari-hari, pagi-pagi. Apa dia, tuan-tuan? Satu cahaya hidayah. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya bertitih di atas cahaya.
nak tembuskan hati kita, tapi anak kita tak sambut cahaya itu. Menantu kita tak sambut cahaya itu. Malaikat dah bawa cahaya itu nak masuk ke dalam hati-hati anak perempuan, hati suami perempuan, hati menantu perempuan. Tapi anak kita dengan sendirinya menutup pintu hatinya. Tak terbayang, tuan-tuan. La haula wala quwata illa billah. Kalau saya boleh jumpa anak perempuan ni, saya betul-betul lah, tuan-tuan, suka nak jumpa. Tuan Pengurusi, saya nak bagi tahu anak tuan-tuan ni satu hadis pendek. Apa dia? An-nazaru ila wajhil walidain ibadah. Sikit lagi saya nak tahu, bagi tahu anak-anak tuan-tuan. Apa dia? Melihat wajah ibu ayah itu ibadah. Kalau ada anak tuan-tuan dekat sini, sekolah rendah, sekolah menengah, sampai universiti, sampai yang dah bekerja, yang dah kahwin pun, yang namanya remaja, dia bawah umur 40 tahun, duduk dekat sini, saya nak cuba mengalirkan sebutir dua air matanya. Yang itu yang cikgu-cikgu, pengetua kebanyakan yang ikut program saya di IAB, itu yang dia katanya, tuan, menjerit-jerit nangis dalam munajat kita. Kita ada munajat. Dalam qiyam kita ada munajat. Tuan-tuan ingat dulu ya, ke guru saya lah, namanya Ustaz Osman Ibrahim. Dialah tuan-tuan kepala qiyamul lail kat Malaysia ni. Dialah tuan-tuan. Daripada dialah berkumandangnya zikir munajat di TV, di radio. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Takkan tuan-tuan tak pernah dengar tu lagu alunan itu? Dialah Ustaz Osman Ibrahim. Meninggal dah dia. Meninggal kaki potong, darah kencing manis sampai peha. Jadi macam mana, saudara? Tuan-tuan dan puan-puan kena restruktur semula sistem agama dalam diri dan keluarga kita. Susun balik. Saudara sebagai ayah-ayah mesti bagi tahu anak-anak, aku nak susun semula. Kalau tidak, semua kita masuk neraka. Kau masuk neraka, aku masuk neraka, mak kau masuk neraka. Aku nak susun balik. Engkau setuju, aku nak susun. Engkau tak setuju pun aku nak susun. Aku cakap sebagai ayah, prerogatif aku sebagai ayah. Betul, sudah serius sebenarnya. Tuan boleh tak cakap dengan anak begitu? Saya cakap dengan anak saya. Bahkan saya pernah bagi tahu anak saya. Tak adalah, bukanlah saja bagi anak saya okey 8 orang, tuan-tuan. Minta maaf lah saya menyebut ni. Saya didik anak saya di tengah-tengah Kota Raya Kuala Lumpur, di Taman Tun Dr. Ismail. 8 orang, tuan-tuan. Depan tu dalam 5 minit daripada rumah saya, shopping yang antara yang terbesar di Asia, One Utama. Di situ ada tempat yang tak tidur 24 jam, namanya The Curve. Di situ tempat hiburan, Masya Allah, tuan-tuan, namakan saja. Namakan saja. Hiburan untuk budak-budak daripada 2 bulan sampailah 15 tahun. Dia boleh budak duduk sampai 2 hari kat situ, tak habis-habis lagi mainan budak-budak. Depan rumah saya. Rumah saya atas bukit, tak payah start kereta. Lunjurkan aja kereta, bagi free, terus saja pergi ke Kidzania namanya, Kidzania. Situlah saya didik anak. Saudara ni jauh pekalan ni. Apa-apa yang nak berlaku Kuala Lumpur dulu. Budaya kuning Kuala Lumpur dulu. Budaya hippies Kuala Lumpur dulu. Budaya gay Kuala Lumpur dulu. LGBT Kuala Lumpur dulu. Bukan Pekalan Lau dulu. Tapi sebagaimana mak bapak saya ajak saya, engkau suntik iman dalam diri anak-anak engkau dulu. Suntik iman. Macam mana ayah saya suntik iman? Minta maaf tuan-tuan, saya cerita. Tak sedap cerita diri ni, Tuan Pengurusi ya, tapi saya cerita lah. Bukan saya nak sombong apa, tak ada apa. Macam mana bapak saya suntik iman? Saya pandai bercakap,
Pandai bercakap lah, petah bercakap. Umur 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun tu dah petah saya bercakap. Tuan-tuan tahu ayah saya beli apa untuk saya? Biasanya dia beli, bawa balik, duduk atas riba lepas sembahyang. Itulah yang dibacakan. Dia tengok saya. Dibelikannya saya muqaddam, Tuhan. Can you ever imagine at the age of 3 and 4 sitting on the lap of your father and start learning muqaddam? Alif dah ti'a, ketika itu bunyinya alif dah ti'a, bada tiba, tada tita, abata, sada tisa, jim dah tija, hada tiha. Ketika itu alif dah ti'an, alif dah in, alif dah paun, an, in, un. Tak tahulah kat sini macam ni sistem dia, tapi kami itulah sistem ni di Selangor. Tuan-tuan, apa artinya bapak saya? At the age of 3 and 4, I know nothing about world. I know nothing about kehidupan, about life, and yet I am given this dosage. Bila saya dah besar, tuan-tuan, saya belajar luar negara 6 tahun setengah di negara kufar, negara orang putih. Tak ada cerita lain mereka, semuanya cerita nafsu, nafsu. Minum nafsu, bergaul nafsu, menari nafsu, nafsu. Kalau ayah saya tak suntik itu dalam diri saya, 6 tahun setengah di luar negara, bapa tak ada, mak tak ada, where I would be, di mana saya nanti? Tapi pasal ada sikit suntikan itu, ayah cuba dengan bantuan Allah, minta Allah masukkan sikit hidayah. Maka bila nak lakukan benda-benda nak minum tu, 6 tahun setengah yang saya ingat, tak ada sebutir pun air ini yang masuk ke mulut saya. Air dia orang tu lah, air dia orang. Ini masuk ni, ini masuk. Air dia orang tak masuk. Pasal apa? Nak masuk dia, ada cara-cara kadang lintasan hati itu terus. Ada satu suara macam-macam membisikkan kepada saya. Apa suara tu bunyi? Suara tu bunyi, tuan-tuan, ya Allah. Suara tu kata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Saya tidak anak, tuan-tuan, yang datang, yang tak datang, yang kebanyakan tak datang ini, ada bisikan, tak datang ke masjid, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itulah hidayah. Saya tak kata saya diberi Allah hidayah, tidak. Tapi ayah saya mengusahakan daripada awal anaknya dibekalkan dengan sebiji, tuan-tuan, sebesar sawi, apa yang namakan biji hidayah. Itu dia. Bayar, tuan-tuan, belajar 6 tahun setengah, and yet saya pergi kuliah subuh ni pagi ni. Ada orang belajar 10 tahun di Azhar, dia tak pergi kuliah subuh. Ada tak, Ustaz? Ada orang belajar 15 tahun di Saudi, dia tak bagi kelas subuh. Bukan nak kata kelas subuh ni hebat mana pun, tapi mana boleh simpan ilmu? Allah tanya, ilmu kamu simpan di mana? Bayang, tuan-tuan, negeri kafir saya belajar. Maha guru saya semua Yahudi, semua Yahudi. And yet saya bagi kuliah subuh pagi ini. Itulah agaknya hidayah. Agak-agak, Ustaz, bukan. Jadi saudara, yang pertama tadi apa dia? Struktur balik. Bila struktur balik, yang kedua, jelaskan matlamat. Dalam apa yang kita buat, kalau tuan-tuan biasa dalam management kan, there must be goals, there must be matlamat, there must be aim, there must be objective. Kalau tuan-tuan pernah bekerja dalam dunia korporat, ada vision, ada mission dipanggil. Mission statement, vision statement, itu dia. Itu nak mengendalikan sebuah syarikat. Pekerjanya ada 112 orang. Keuntungannya setahun dalam 12 juta. Yang ini nak meraih nak meraih syurga, tuan-tuan. Bukan keuntungan 12 juta, nak meraih syurga. Takkan tak ada matlamat. Bila tak ada matlamat, the family gets wobble. Wobble ni terapung-rapung, tak tahu mana nak capuk dah. Terapung-rapung.
Itu yang terperapung pagi ni. Anak kita dekat sana, mak dia, bapak dia dekat sini. Anak dia masih mimpi. Di hujung mimpi ni lagi hebat lagi, melayan hujung mimpi. Bapak dia kat sini, kan terapung-apung tu. Itu yang kedua. Kena ada matlamat. Kalau tidak, tuan-tuan, minta maaf saya angkat. Tak ada faedah lah kuliah subuh saya ni. All the way saya datang, tuan-tuan, dekat 2 jam 45 minit kita memandu kereta. Saya datang, Ustaz. Saya sampai dekat mana kita mula sampai? Kita sampai malam tu pukul 1.50 pagi. Sempang Pulai. Ada orang tunggu saya, tuan-tuan. Saya tak pernah kenal dia. Nama dia Nasir. Nasir ni, tuan-tuan, umur 23 tahun masuk Islam. India masuk Islam, Hindu masuk Islam. Dia kahwin dengan seorang wanita daripada Sungai Manik. Dikurniakan 4 orang anak. Anak bongsunya namanya Saiful Islam. Kenapa dia namakan Saiful Islam? Dia kata dia tidak. Perkataan Islam itu ada di mana-mana. Sampai dia mati pun perkataan Islam itu ada. Akhirnya anaknya, orang tak panggil Saiful, tuan-tuan. Anaknya orang panggil apa? Islam. Islam. Tolong ni Islam. Islam. Kita yang sana Islam. Tuan-tuan, tengok fikir dia, tuan-tuan. And dia bawa saya, tuan-tuan. Dia bawa saya. Dia insist. Saya ada kereta juga. Dia bawa saya ke mana-mana. Semalam yang pergi dekat pondok tu dia bawa. Pagi tu pergi pondok lagi. Pagi tu pondok untuk budak-budak mengaji ilmu menggunakan kitab-kitab betul tu. Kitab-kitab lama. Kitab-kitab Turash, kitab-kitab lama. Dia bawa. Dalam perjalanan tuan-tuan, Nasir ni yang menurut agama Islam waktu berumur 23 tahun tak pernah alih cerita lain daripada Islam. Tak pernah. Islam. Aduh. Saya belajar banyak daripada dia, tuan-tuan. Saya yang bagi ceramah ni, dia tak bagi ceramah. Tapi dia bagi khidmat. Saya banyak belajar pada dia. Macam mana dia tumpahkan semangat Islam pada isterinya. Semalam isteri kat belakang. Doktor, kami dah mengambil satu janji kepada Allah. Saya dan suami akan meneruskan kerja-kerja ini, bawa penceramah di mana, apa yang penceramah hendak, kami selesaikan penceramah. Kami kontak masjid-masjid, kontak homestay dan sebagainya. Pada masa yang sama, kami bawalah keropok-keropok kami untuk menampung kehidupan kami dengan 4 orang anak. Kami berjanji pada Allah Subhanahu Wa Taala nak meneruskan kehidupan ini sampai mati. Syekh, itu kata isteri dia semalam. Isteri kita macam mana? Macam mana isteri kita? Kuat sangat ke saya bercakap ni, Syekh? Ya ke? Betul ke? Tuan pengusi ni boleh semua ni, saya pun susah juga dah ni. Saudara yang saya muliakan sekalian. Itu nombor 2. Nombor 3. Nombor 3, tuan-tuan ni. Tuan-tuan sebagai ayah, sebagai ibu, guna sikit kuasa veto kita. Jangan takut-takut, tuan-tuan. Kita takut nak pelawar menantu kita datang ke masjid. Baru nak bagi tahu, nama dia Aminuddin. Din. Besok ada kuliah tau, besok Christmas dekat masjid ni, masjid kat rumah ni ada kuliah. Datanglah. Psst, isteri kita kat dapur. Psst. Apalah abang ni kan? Kan dia baru 3 minggu kat rumah kita. Apa nak pressure dia? Tengok isteri kita. Betul, tuan-tuan, ini isteri kat belakang tu. Tuan-tuan, kita nak raih menantu kita. Keraian dia membawa ke masjid itu, tuan-tuan, takut dia jauh hati. Hei! Macam mana perempuan fikir bawa dia ke masjid, cadang datang ke masjid, takut dia terguris hati. Aduh. Inilah yang berlaku. Bila hidayah tidak diamal, tidak dihayati, tidak hidup, usaha itu tidak hidup dalam keluarga kita. Yang keempat, saya nak bagi 7 pagi ni. Yang keempat, tuan-tuan, tadi guna konsep itu, mak, ayah,
Guna konsep itu. Saya tak bagi tahu dengan anak saya. Anak saya tak adalah masalah sangat, tuan-tuan, tak ada masalah ya. 2 orang hafaz Quran, tak ada masalah sangatlah. Semuanya ada kedudukan, belajar luar negara, semuanya okeylah. Tak adalah pening kepala saya, tak ada. Isteri saya pun tak pening kepala lah. Tu 2 orang anak, tuan-tuan. Yang tua pun dah umur 46 tahun anak saya. Lawyernya, engineernya, bankernya. Tapi tak ada pening kepala. Pasal saya ikut ayah saya. Suntik dulu. Suntik iman, suntik iman. Dia belajar luar negara, suntik iman. Tadi saya kata, ayah-ayah menggunakan insya-Allah kuasa veto dia. Saya bagi tahu anak saya, walaupun tidak banyak problem. Kamu kalau tak ikut cakap ayah, tuan-tuan, saya akan bagi tahu dia, perempuan, kamu tak ikut cakap ayah, ayah hendak keluarga ini, cara ini. Ini cara Nabi ajar, umat dia, ini cara dia. Kalau kamu enggan, kamu tak bersedia, kamu tak mau, rumah ni ada 2 pintu exit, ada exit 2 pintu. Satu di depan, satu di belakang. Engkau pilih, engkau nak pilih pintu yang mana engkau nak keluar daripada rumah ini. Betul, tuan-tuan, saya cakap dengan anak saya. Saya cakap sebagai ayah. Saya tak sanggup nak makan dengan engkau tak sembahyang. Saya bacakan hadis di depan mereka. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja pagi ini, maka kafirlah dia. Maka kafirlah dia. Satu lagi hadis yang hampir sama. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah dengan makhluk yang diciptanya namanya insan berdasarkan solat. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja macam anak kita agaknya pagi ini, maka telah kafir terang-teranglah dia. Tak takut ke kita dengar, tuan-tuan dia? Kafir. Memanglah pembahagian ulama, pembicaraan ulama ada kafir, kafir akidah dan berbagai-bagai jenis kafir lagi. Ada gradation of kafir, of kufur, a gradation of kufur. Yang keberapa dah? Yang keempat. Yang keberapa, tuan? Yang kelima. Oh, kelima, tuan-tuan. Ramai-ramai ni seorang je yang menjaga, tuan-tuan. Yang lain tu engkau ceritalah apa pun. Yang kelima, saudara, selain kita menggunakan kuasa veto kita hari ini, kumpulkan anak-anak. Besok minggu depan ni, tuan-tuan, hujung ni mereka balik dah ke Kuala Lumpur, mereka balik ke Penang, mereka balik. Tak ada ruang lagi kita nak jumpa dia. Besok tuan-tuan goreng sikit mihun ke apa samanya, makan-makan sikit, cucu semua sekali. Saya dah himpun anak saya rakam, tuan-tuan, dengan cucu saya, menantu saya. Saya ada 6 menantu, tuan-tuan. Saya videokan. Apa video, tuan-tuan? Wasiat ayah untuk anak-anak. Saya cuba wasiat. Tajuknya wasiat. Apa saya wasiatkan? Bila ayah, mama nanti berada dalam keadaan berdepan dengan sakratul maut, saya beritahu anak saya, ayah hendak engkau, siapa tak? Engkau susun anak saya 5 laki-laki 3 perempuan. Engkau mesti duduk di kepala mama dan kepala ayah. Sebelum itu engkau baca dulu buku mengenai talqin. Engkau hadam talqin, engkau talqinkan mama dan ayah yang dalam beberapa minit kemudian akan menghembuskan nafas yang terakhir. Dan saya beritahu anak saya dah, video ada, dia tak boleh lari dah. Dia kena cari sekarang ilmu mentalqin. Talqin ni bukan terkubur, tuan-tuan. Talqin ni menunjukkan dia jalan akhir. Saudara-saudara, apa lagi? Saya kumpulkan dia, saya kata, bila ayah sudah tak ada, engkau jangan bagi orang lain, tangan kau yang buat. Orang masjid, bilal masjid, imam masjid hanya mengajar engkau cara nak buat, tapi tangan kau lah yang buat. Tangan kau buat apa dia? Memandikan engkau, memandikan jenazah mama dan ayah engkau. Nombor 2, mengkafankan ayah nanti engkau. Ada videonya, tuan-tuan. Saya bagi seorang satu video tu. Mengkafankan jenazah ayah engkau. Menyembahyangkan. Rumah saya kat Taman Tun tu, dengan satu masjid nama Masjid Al-Ghufran. Masjid Al-Ghufran ni masjid terbaik 5 bintang, tuan-tuan. Terbaik 5 bintang.
ukuran daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dia dapat hadiah, banyak kali hadiah, 5 bintang. Bila air turis 5 bintang, ada 5 bintang. Bilik air 5 bintang, tempat syarahan bila 5 bintang, bilik wanita 5 bintang. Masya Allah. Namanya Masjid Al-Ghufran. Masjid yang satu-satunya ada hotel di atas, tuan-tuan. Depan rumah saya. Bolehlah kau tuan pergi ke sana, hotel mahal, kan pergi sewa situ. Masjid Al-Ghufran. Saya kata, menyembahyangkan jenazah ayah, imam masjidnya Al-Ghufran tu very qualified, ada PhD, tuan-tuan. Ada PhD. Imamnya ada PhD dalam Islamic Finance. Ustaz Syahid, Doktor Syahid. Saya kata, Doktor Syahid jadi makmum, engkau jadi imam. Sembahyang jenazah. Sebab afdal, bukan Doktor Syahid. Afdal engkau jadi imam. Kalau ayah ditakdirkan mati lagi 8 bulan, takkan 8 bulan kau tak boleh memahami, menghayati sembahyang yang tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada i'tidal. Selepas tu, selepas sembahyang, ayah hendak engkau 5 orang pikul jenazah ayah, pergi kepada kereta jenazah. Jangan orang lain. Orang lain nanti takut berlari dia, terjun-genjut ayah ke atas tu. Engkau lah yang faham hati budi ayah. Letakkan kereta jenazah. Dan saya bagi tahu dia, ayah tak hendak kalau boleh kereta jenazah tu dipandu oleh, ada orang, tuan-tuan. Saya tahu siapa orang saya sebut, tapi tak cantiklah sebut di sini. Sebab nanti ada lopak-lopak tu habis dilanggarnya. Bila langgar tu ayah kat situ pun gitu, kau tahu. Kau tak hormat nanti dengan jenazah ayah. Engkau pandu. Dekat je. Rumah saya dengan kubur yang paling besar, yang paling moden tu namanya Kubur Bukit Kiara. Tu rumah saya. Dekat je. Agaknya dalam 5 minit je. Turun bukit tu, kubur lah. Kau pandu. Dah ada situ. Anak yang ketiga laki-laki dia pandu. Minta kunci, minta kebenaran, daripada awal lagi minta kebenaran. Saya nak pandu kereta ni pasal saya sayang ayah saya. Saya pandu. Okay. Sampai di kubur, engkau dah pergi dulu. Engkau sambut jenazah ayah. Engkau sambut. Jangan bagi orang lain sambut, engkau sambut. Engkau letakkan ayah di liang lahat. Engkau serindingkan ayah menghadap kiblat. Tangan kau, bukan tangan orang lain. Lepas tu, saudara, engkau kambuslah dengan bantuan penggali kubur. Engkau kambus saya. Selepas itu saya tunjuk anak yang keempat. Anak yang keempat nama dia Rafiq. Rafiq, engkau bersedialah. Ayah terbuka. Kalau engkau adik-beradik kata perlu talqin, kau talqinkan ayah. Kalau adik-beradik selepas mesyuarat tak perlu talqin, tak payah. Ayah pun terima, tak payah talqin. Tapi ayah nak satu doa di atas kubur ayah. Itu saja. Jadi Rafiq tu akan baca. Habis balik semua, saya kata kau kena buat satu mesyuarat. Anak saya yang sulung perempuan tu tak lawyer. Lawyer dia perempuan 46 tahun lawyer. Along saya bagi dia Along, habis tu besoknya panggil satu mesyuarat, cerita mengenai faraid. Harta ayah engkau mesti urus sebaik-baiknya ikut syarak. Jangan ada di antara kamu bermasam muka kerana pembahagian itu. Kalau tanah itu misalnya tanah, siapa yang nak di depan, siapa yang nak di belakang, ikut apa kata Along. Wakil ayah dah mati ni Along, ikut kata Along. Kalau Along kata rumah kau tengah-tengah, rumah kau tengah-tengah. No dispute. Kalau engkau ragu, engkau dispute, engkau objek, engkau seksa ayah di dalam kubur. Tak damai ayah di alam kubur. Tak damai ayah. Saudara, begitulah tuan-tuan. Tuan-tuan kena buat ni. Harta-harta kita sikit macam mana pun tuan-tuan. Anak-anak tak berteguran sampai mati. Kakak tak tegur abang, abang tak tegur adik. Pasal harta yang ditinggalkan tak beres. Macam tadilah. Tanah tepi jalan ni, tanah mengalir kat tepi jalan, menganjur tepi jalan tu. Semua nak di depan. Tanah tu 6 ekar. Bila 6 ekar tuan-tuan, 600 rantai ke sana. Jauh tu.
Jadi semuanya nak di depan. Sampai ada kakak nombor 2 tu kata, abah dah bagi tahu aku, yang depan sekali sebelah kanan tu tanah aku. Adik dia kata, kak, mana buktinya kak? Tak ada bukti. Akhirnya, bergaduhlah adik-adik. Bergaduh. Apa nak jadi kepada roh di alam barzah? Saudara yang saya muliakan sekalian ya. Yang keenam. Yang keenam tuan Yang keenam. Yang keenam tuan-tuan, apa nak buat? Yang keenam, tak ada tempat lain. Tuan-tuan, saya sebulan keluar 3 hari namanya. Sebulan 3 hari. Saya keluar dakwah tuan-tuan. Sebulan 3 hari, sebulan 3 hari, sebulan 3 hari, sebulan 3 hari. Saya ikat diri saya dengan masjid. Saya ikat diri saya dengan masjid tuan-tuan. Mesti masjid. Apa pun mesti masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir ila ayat. Ila akhir ayat. Masjid ni punya cantik masjid tuan-tuan Allah. Rumah kita tak ada wall to wall carpet, ada ke? Rumah kita ada aircon macam ni tuan-tuan. Itu aircon tu 6 horsepower tuan-tuan. 6 horsepower tu dekat 5-6 ribu harganya tu. Ada rumah kita macam tu? Tak ada. Tapi anak kita tak dapat diselesakan dengan aircon ni. Berderet aircon, Masya Allah tuan-tuan. Berderet aircon ni. Kaya betul orang bekalan aur ni. Aur ni seperti aur dengan tebing ke? Betul? Aur. Tengok tu. Mahal ni Pak Saleh. You tengok Pak Saleh. You tengok aircon dia Pak Saleh. Bukan 1 horsepower. Bukan 2 horsepower. Ni 6 atau 7 horsepower. Mahal ni. Maintenance-nya pun mahal Ustaz. Tengok dia punya apa tu. Tengok curtain dia cantik. Nak meraihkan kita. Tapi tak datang juga tuan-tuan. Tak menggamit mereka. Cantiknya masjid. Tak menggamit mereka. Sebab sebahagian daripada mereka awal-awal lagi hati mereka mati. Macam mana hati mereka mati? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit. Bila hati mereka berpenyakit, hidayah tak masuk tuan-tuan, tak masuk. Allah tambah lagi penyakit kepada hati yang sedia berpenyakit. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada hati tak rasa. Berapa orang tuan-tuan yang dengar azan ni tak datang ni, tak terasa apa dia. Kalau semuanya datang, ni ada taman-taman tepi dia, tak ada taman-taman. Ada taman-taman. Itu keliling ni. Kampung tradisi pun ada, taman-taman pun ada. Kan? Ini masjid. Tak ada. Tak ada terketuk hati. Cahaya hidayah tak sampai kepada dia. Dia tak nak hidayah. Dia tutup hidayah. Hati dia tutup hidayah. Telinga dia tutup. Telinga dia switch off. Dia offkan telinga dia. Mata dia offkan mata dia. Siapa yang punya kerja? Syaitan dan iblis punya kerja. Kita tak mampu nak lawan syaitan dan iblis. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, masjid ni masjid. Bagi tahu anak kita tuan-tuan, sampaikan pesan saya kepada anak kita. Kau kena datang masjid. Bukan lama. Engkau datang solat sunat qabliyah ba'diyah, lepas tu kau balik. Kalau ada orang baca hadis, kau tunggu sekejap, lepas tu kau balik. Tapi jangan lupa, make yourself anchor. You anchor yourself in a mosque. Sauhkan diri kamu di masjid. Itu yang saya diajar bila keluar 3 hari. Itulah diajar. Tua-tua macam saya ni pun, itulah diajar. Masjid. Jadi saudara, apa ada kat masjid? Ilmu. Apa ada masjid, tuan-tuan? Penghayatan. Apa ada masjid? Ilmu berbagai-bagai cabang, akidah, syariah dan akhlak. Apa ada masjid? Suasana. Apa ada masjid? Tuan-tuan dan puan, tak ada benda yang lain selain daripada ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masjid. Jadi maknanya inilah universitinya tuan-tuan. Ini universitinya. Saya belajar 25 tahun tuan-tuan, terus menerus. Bukan saya pernah kerja, daripada sekolah saya belajar terus.
Saya tak ada peluang belajar macam anak kita pergi sekolah agama dan sebagainya. Saya belajar di luar negara. Sebab itu masjid. Tapi saya belajar kat sana. Kawan-kawan tuan-tuan, orang Palestin, kawan saya, orang Mesir, dan negara barat. Tapi kawan orang Syria, yang bagus-bagus. Bagus Arab ni tuan-tuan. Arab ni yang jenis-jenis bagus. Bukan pemadu teksi dekat Mekah tu, bukan. Yang jenis bagus ni tuan-tuan. Dia korban betul untuk kita. Korban betul. Kalau kita sakit tuan-tuan, tak ada orang, anak kita tak ziarah kita. Sekerap orang-orang Arab ni ziarah kita. Cium kita. Arab ni suka cium dia. Brother, we are all praying for you, brother. You'll getting to recovery, brother. Itu Arab yang baik. Seorang tu kawan saya tuan-tuan, nama Husin Al-Ghamiri. Dia PhD matematik tuan-tuan, PhD dalam matematik. Tapi dia hafaz Quran. Alah, PhD matematik, hafaz Al-Quran. Egyptian. Jadi itulah kawan-kawan saya. Jadi bila kita buat halaqah Quran, dia tegur kita banyak. Macam kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tegur kita, dia tegur. That's not the way, you know. Hasan, that's not the way. Al tu pun dia tegur kita. It should be Alham. Dia tu Arab. Arab tak baca Arab tak baca Alamin. Alhamdulillahi Rabbil bukan Jadi kita adalah sikit-sikit, ada sikit-sikit tu. CP. Dan akhirnya yang ketujuh tuan-tuan dan puan ni. Banyak doa lah. Sebut nama anak satu persatu. Saya 8 orang nak disebut tuan-tuan satu persatu ni. Satu persatu sebut. Nama mak ayah yang dah pergi, jangan lupa sebut. Mak ayah waktu maghrib disebut oleh ulama sedang menghadap kiblat. Jatuhkanlah sebutir doa daripada anak aku yang saleh, yang salehah. Anak yang tak bangun subuh hari ni nak doa untuk ibu yang berada di atas kubur, dalam kubur mereka. Roh mereka dikubur. Jadi sebab itu doa tuan-tuan, doa banyak. Saya test anak tuan-tuan Tak percaya tuan-tuan test, jangan saya test. Din, Man, Yati, datang kemari kejap. Engkau habiskan ini. Allahumma ighfir lana dhunubana. Habiskan. Saya yakin tuan-tuan, 0/3 yang dapat menghabiskan. Itu doa untuk ibu dan ayah. Doa untuk ibu dan ayah. Jadi saudara, okey. Atas nama itu, saya ni dalam perjalanan selain pada dakwah ini, kita sedang membangunkan nama dia Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Mana tak ada apa sekali. Tak ada yang dah putus tak? Ha? Okey. Anjung Husnul Khatimah. Ya. Jadi Anjung Husnul Khatimah ni, saudara, sebuah komplek berharga 12 juta tuan-tuan. Dibangunkan atas dasar wakaf, zakat, fidyah, amal jariah, amal salih, fi sabilillah. Dan dalam kompleks ini, besar kompleks ini, ada masjid. Masjidnya boleh menampung 1000 orang. Masjidnya berharga 2.3 juta, sudah ditaja. Ada insan yang menajanya. Di tengah-tengahnya, ada namanya tuan-tuan, the knowledge block. Blok ilmu. Blok ilmu, 15 bilik fully aircon. 15 bilik fully aircon. Tiap satu bilik boleh memuatkan 35 orang. Fully aircon. Saudara, harganya 1.3 juta, sudah ditaja. Ada orang yang menaja. Bukan company, bukan syarikat, individu yang menaja. Ada lagi insya-Allah penajaan-penajaan yang nak diberi kepada kita. Jadi yang kita menghadap tuan-tuan ni, projek ini satu-satunya dalam dunia.
Betul-betul. Satu-satunya dalam dunia. Satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Perak. Kalau Perak tak ada lagi, tak ada. Selangor, dia akan didirikan di Sungai Semungkis Batu 15 Ulu Langat di Selangor. Saudara-saudara, nanti bila ada tuan-tuan nak dapatkan gambaran, sahabat saya dia balik, kita habis brosur. Ramai sangat orang tuan-tuan. Kita dah habis brosur. Mungkin dalam pukul 1, pukul 2 nanti tuan-tuan boleh dapatkan. Kami boleh singgah kat sini ikut gugurkan brosur itu kat sini. Boleh. Kemudian tuan-tuan, jadi apa guna Anjung Husnul Khatimah ni? Gunanya Anjung Husnul Khatimah menyediakan program yang pertama untuk mereka berumur 40, 50, 60, 70, 80, 90 tahun. Datang kat situ dalam masa 2 tahun, datang 5 kali datang. Tiap-tiap kali datang 3 hari 2 malam, habis balik, orang lain pula datang. 3 hari 2 malam, balik. Orang lain pula datang, 3 hari 2 malam, balik. Dan setiap hari di situ nanti ada 200 ke 250 orang daripada seluruh Malaysia, termasuk Brunei, Singapura, tuan-tuan, Sabah, Sarawak, termasuk di selatan Thailand, Indonesia dan sebagainya akan datang. 200-250 orang. Hari-hari, termasuk Ramadan, 365 hari. Termasuk hari raya pun dekat situ. Okey. Jadi apa ilmu yang nak dibagi 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam ni, 5 kali datang ni, untuk mereka yang berumur 40, 50, 60, 70, 80, 90, ilmunya, keseluruhannya secara berturutan, ilmunya mengapa dan bagaimana saya mesti mati dalam husnul khatimah. Tadi imam, salah satu doa di hujungnya tadi, tuan-tuan dengarkan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kita nak hidupkan doa ini tuan-tuan. Anjung Husnul Khatimah nak hidupkan doa ini. Kalau tidak, doa tu begitu ajalah. Amin, amin. Benar wahai Allah. Amin, benar wahai Allah. Tak ada apa. Tak ada apa singgah dekat kita. Matikan aku mati yang baik, jangan kau matikan aku mati yang buruk. Apa mati yang baik? Mati yang baik mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada apa. Nothing. To us nothing. Okey. Kemudian program yang kedua untuk anak-anak. Dengar tuan-tuan. Untuk anak-anak yang berumur belasan tahun, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, yang masih menjaga mak bapak, yang bakal menjaga mak bapak. Saya hendak anak-anak ni mesti menjadi anak yang soleh, anak yang soleh untuk menjaga mak bapak. Kalau tidak, anak yang penuh dengan hidup dipagari dengan kekufuran, macam mana dia nak luruskan ayah bonda mereka menghadap kiblat untuk menuju kepada pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So anak-anak ini datang 4 kali. 4 kali dalam masa 2 tahun. Pilihlah mana-mana tarikh. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Datang yang pertama, tuan-tuan dengar tajuk dia yang pertama. 3 hari 2 malam yang pertama, tajuknya kasih sayang dan adab tertib menjaga ibu bapa. Penting tak tuan-tuan? Kasih sayang dan adab tertib menjaga ibu bapa. Masya Allah ada tu. Ada anak muda seorang kat situ. Masya Allah. Kasih sayang dan adab tertib menjaga ibu bapa. Datang kali yang kedua, 3 hari 2 malam yang kedua, mengurus ibu bapa yang sedang nazak. Mengurus ibu bapa yang sedang nazak. Tuan-tuan cuba fikir, perlu tak perlu? Anak kita faham macam mana nak urus, besok kita tercungap-cungap berada dalam sakratul maut. Yang itu kita nak bagi tahu kepada dia. Yang ketiga tuan-tuan, ilmu yang ketiga dia datang 4 kali. Kali yang ketiga dia datang, insya-Allah ilmu yang kita nak beri kepada anak-anak kita ni ialah bila mak dan ayah mati, dah mati dah tutup kepala dan tutup mata dia, tak celik-celik lagi dah. Anak buat 4 perkara macam saya sebut tadi. Memandikan anak-anak, mengkafankan anak-anak, menyembahyangkan anak-anak, mengkubumakan anak-anak, mentalkinkan anak-anak, mendoakan anak-anak. Datang kali yang keempat yang terakhir, mengurus harta tinggalan ibu bapa bagi mengelakkan perselisihan ahli-ahli waris. Saudara, inilah yang saya buat. Inilah yang sedang saya buat. Saya hendak teman-teman di Pengkalan Au ada sikit saham dalam itu. Ini buku tuan-tuan, ini buku latar dia. Buku ni saya tulis baru 5 minggu buku ni. Buku yang pertama ni, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Ini puan-puan buku yang ke-41. Saya dah tulis 41 buku tuan-tuan. Ini buku baru keluar 5 minggu yang lepas. Tajuk dia, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat.
Saya tak perlu ulaslah buku ni tuan-tuan. Perlu tak perlu? Perlu tak perlu? Tuan-tuan dengar tajuk aja. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Ni. Satu lagi buku yang ke-42. Dan 42 buku dah. Tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Yang ini tuan-tuan, saya tulis ni berdasarkan pengalaman 40 tahun. Nengok orang umur 70 tahun pun tak teringin nak datang masjid. 70 tahun pun sembahyangnya cincai-cincai. 70 tahun pun tak ada ilmu agama. 70 tahun tak boleh baca Quran. Jadi saya buatlah buku ni. Tuan-tuan, 9 chapter buku ni. Buku ini saya buat, saya tulis berdasarkan ilmu sikit dan pengalaman saya. Bergaul dengan teman-teman berbagai-bagai sektor dalam masyarakat. Tuan-tuan, daif. Saya nak bagi tahu, untuk menjadi ahli syurga, daif, sangat daif. Ilmu daif, amalan daif, pengetahuan daif. Jadi saya tulis macam mana nak keluar daripada kedaifan itu supaya kita mati dalam husnul khatimah. Inilah di bukunya. Tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Tuan-tuan ya, buku ni saya tulis, buku ni saya edit, buku ni saya cetak, buku ni saya sebarkan. Jualannya saya tak ambil satu sen pun tuan-tuan. Semuanya masuk dalam tabung anjung Husnul Khatimah. Inilah pemberian terakhir saya agaknya untuk agama Allah, untuk membesarkan Allah, untuk manusia memikirkan mati dalam Husnul Khatimah dan mendapat hidayah. Tajuk pagi ni, dan mendapat hidayah dan mati dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan ya, Pak Saleh di mana boleh dapat buku ni? Di luar. Buku ni boleh dapat di luar tuan-tuan, insya-Allah. Kita ada tabung-tabung tu. Tuan-tuan ulurkanlah. Kita nak nama tuan-tuan tercatat di pintu syurga. Sama-sama kita membangunkan anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dan puan, anjung Husnul Khatimah ni dibangunkan bukan untuk keuntungan, satu sen pun tak ada. Saya pusing ni tuan-tuan dan puan, hari-hari. Umur saya 72 tuan-tuan, pusing hari-hari. Semata-mata untuk mendirikan sesuatu bagi mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Saya tak perlu dibayar tuan-tuan. Selalu orang tanya saya, Dr. Hasan berapa kena bayar? Tak perlu dibayar. Saya ada 3 pencen ustaz. Pencen ahli parlimen, pencen adun dan pencen exco tuan-tuan ya. Cukuplah untuk saya, isteri, anak-anak. Cukup, sangat cukup. Jadi saya tak perlu dibayar. Pasal timbul masalah tuan-tuan. Dia kata, orang bagi tahu saya, ada penceramah minta 2,000, ada penceramah minta 3,000. Saya tak tahu, serah kepada masjid. Kalau masjid fikir Dr. Hasan ada tuang minyak, Dr. Hasan ada bawa pembantu, ada 3-4 orang. Fikir, kalau tak fikir tak ada apa. Saya tak ada apa. Saya sendiri tak perlu. Jadi itulah tuan-tuan, tak maaflah saya sebutkan ni. Saya pun nak clearkan diri saya. Kalau ada orang fitnah, jangan panggil Dr. Hasan tu, jangan panggil mahal tu mahal. Jangan tuan-tuan, jangan. Saya tak pernah minta tuan-tuan. Dan saya tak pernah minta. Saya dah bersyarah ni 40 tahun dah tuan-tuan ya. Saya tak pernah minta. Tak ada dalam senarai Dr. Hasan minta duit, tak ada. Jadi cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Kita zikir sikit. Inilah zikir husnul khatimah. Tuan-tuan ikut je. Kuat-kuat tuan-tuan. Kuat-kuat pagi-pagi ni. Oh, pagi-pagi ni. 25 hari bulan ni. Tak ada bukan pasal Christmas dia, tak ada. Tak ada nak buat Christmas, lagu Christmas. Sekarang lagu Christmas. Tuan-tuan buka TV ni, lagu Christmas sekarang ni. Kita lagu kebesaran Allah. Live. Oh, ini live tuan-tuan, ini live. Sekarang ni tuan-tuan, ni FB live. Ni live kan? Apa Odi kuliah. Audio kuliah. Ini audio kuliah. Sahabat saya yang ikut saya tuan-tuan, daripada Sungai Siput datang tuan-tuan. Dia tinggalkan sungai, dia tinggalkan Siput. Dia datang kemari tuan-tuan. Jadi ini Dino, ini live, maknanya real time. Satu dunia sekarang sedang melihat kita. Satu dunia sekarang sedang dipancarkan pengkalan aur. Pengkalan aur dalam dunia tuan-tuan. Tuan-tuan. Pengkalan ada gambar, aur ada gambar. Yang tak ada gambar anak kita yang tak datang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita kuat zikir ni. Melantangkan suara. Semalam kami zikir di Masjid An-Nur, masya-Allah. Bergoncang tuan-tuan, bergoncang tu. Polis tuan-tuan, polis kalau suruh menjerit ni, la ilaha illallah.
Ni ada polis kat sini ke tuan? Ada juga. Dia lain. Polis ni saya kenal, cara duduk tu saya kenal. Jangan main-main. Kalau sarjan tu tuan punya bengisnya. Okey. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, inilah kata-kata keramat yang kita disambut waktu berumur 1 jam 2 jam. Datuk ayah mengazankan di telinga kanan di satu sudut di bilik persalinan dan mengikamahkan di telinga sebelah kiri. Antaranya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bila malaikat maut tampil di hadapan kita, inilah ayat yang terakhir yang mesti keluar daripada mulut kita. Dan ayat ini tak boleh keluar kalau tak ada hidayah. Dan ayat ini tidak boleh keluar kalau tidak ada usaha ke atas hidayah. Dan ayat ini tidak boleh keluar kalau tidak ada pengorbanan ke atas hidayah. Tuan-tuan, cukup setakat itu. Mudah-mudahan ada baiknya. Buku ada di luar sana, insyaAllah. Tabung-tabung pun ada. Terserah tuan-tuan, ini tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Tuan-tuan fikir perlu menginfak sedikit, perlu wakaf. Tuan-tuan bincang dengan anak, isteri dan sebagainya, wakafkan, wakaf. Atas nama mak, atas nama ayah yang sudah meninggal, wakafkan. Tuan-tuan boleh berzakat. Tuan-tuan fidyah. Mak dan ayah tuan-tuan yang tak sembahyang, dekat 6 bulan tak sembahyang. Oleh kerana tuan-tuan, dia tidak mampu untuk bersembahyang. Fidyahkan tuan-tuan. Puasa yang ditinggalkan, fidyahkan insya-Allah. Dan itu bolehlah tuan-tuan bagikan kepada anjung husnul khatimah insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi. Terima kasih kepada mantan pengurusi. Terima kasih kepada teman-teman yang menjemput saya. Terima kasih kepada kehadiran yang sangat-sangat baik. Kita akan tunjukkan nanti tuan-tuan. Tuan-tuan, video ni kita akan tunjuk pada teman-teman. You tengok, pengkalan AU di taping. Typing ke taping? Typing. Pengkalan AU. Tuan-tuan, saya ada menantu kat sini. Betul-betul dekat Pekan tu, masjid besar Pekan tu, ada menantu saya. Baru melahirkan anak. Alhamdulillah.
Mungkin saya nak ziarah dia hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Tuan-tuan doalah untuk saya. 72 tahun tuan-tuan. Saya sampai akhir hayat, biar saya mati dalam usaha seperti ini tuan-tuan. Kalau boleh biar saya mati di rumah Allah. Dalam memberi kuliah ni, tiba-tiba Allah sentap nyawa saya. Biar saya mati dalam situasi itu tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan kalau dengar ada surat khabar ke dalam news ke dalam mana Hasan Ali meninggal dunia. Bukan Hasan Din dah meninggal dah. Ini Hasan Ali. Hasan Ali dah meninggal dunia. Tuan-tuan hadiahkanlah sepotong Fatihah buat saya untuk memudahkan saya bertemu dengan malaikat maut nanti, insya-Allah. Satu lagi tentang Hasan Din ni tuan-tuan. Tuan-tuan, cerita Hasan Din ni pada satu hari bulan tu saya dengan Hasan Din sepatutnya kita berforum di Kota Raja. Di Kota Raja tuan-tuan. Kat Ipoh Kota Raja kan? Kat Ipoh. Saya datang dulu. Dia datang kemudian. Dia tuan-tuan, selepas dia sembahyang, dia balik sembahyang subuh, dia sarung seluar. Kuliahnya maghrib. Tapi dia nak pergi awal tuan-tuan. Pasal dia pun penaung pada Kota Raja tu. Dia baru sarung aja kaki sebelah kanan, tapi kaki sebelah kiri dah tak tersarung oleh dia. Dia jatuh tuan-tuan. Jatuh dalam perjalanan, dilaporkan dia meninggal dunia. Saya tertunggu-tunggu tuan-tuan, nak berforum dengan dia. Jadi Hasan Din meninggal, Hasan Ali masih hidup. Rasanya dalam 2-3 bulan ni tuan-tuan dengar Hasan Ali pun tak ada lagaknya. Jadi insya-Allah lah, kalau Hasan Ali mati, tuan-tuan semua pasti akan mati tuan-tuan. Ni, yang ni beberapa bulan aja lagi ni. Jadi insya-Allah Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan kalau ada apa-apa, dia ada minum ke lepas ni?